Assalamualaikum dan selamat pagi. Awali pagi bersama dengan saya Fahmi Zudin dan juga Afizi Azaman. Saya hampir lupa nak sebut nama Afizi, lama tak bersiaran sekali. Baik, dan tumpa Awali pagi pada jam ini berkenaan dengan bulan Oktober merupakan bulan kesedaran kanser payudara dan signifikannya Pink Oktober hari ini. Tumpuan Awani Pagi adalah berkenaan kepentingan ujian saringan kanser payudara atau mamogram. Dan kanser payudara adalah pembunuh utama wanita di negara ini. Sebab statistik mendedahkan bahawa 1 daripada 19 wanita menghadapi risiko alami kanser berkenaan pada satu tahap dalam hidup mereka. Dan ini mengakibatkan kira-kira 3,500 individu meninggal dunia setiap tahun. Dan untuk membincangkan mengenai penyakit ini, kita bersama dengan Dr. Syamsiah Abdul Hamid, pakar perunding radiologi payudara UITM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Doktor, pertama sekali mungkin kanser payudara ni secara umum mungkin orang tahu kan, dia berkaitan dengan kanser yang banyak babitkan golongan wanita dan sebagainya. Tapi mungkin doktor boleh jelaskan dengan secara briefly sekali lagi untuk kita saling mengingatilah berkaitan dengan apa itu kanser payudara tu. Okey, kanser payudara ni adalah ketumbuhan yang berlaku dalam payudara wanita itu ya. So perubahan ni dia boleh berlaku pada mana-mana peringkat, mana-mana peringkat umur. Okey. Dan pasal tetapi nak detect tu di peringkat awal tu yang macam susah sikit. Pasal tu kita perlu adakan saringan-saringan supaya kita boleh tangkap ya penyakit ni sebelum dia tu dah besar ataupun sebelum boleh rasa dengan tangan sebaiknya lah. Sebab makin besar ketumbuhan tu yang abnormal ni ataupun kita panggil kanser, semakin susah dia punya rawatan dan komplikasi selepas rawatan dan so on. So sebaiknya kita nak cuba tangkap ya penyakit ni ataupun kanser ni di peringkat yang lebih awal. Ya doktor, apa mungkin tanda-tanda awal, sebab kebiasaan kita tahu kalau ada ketulan misalnya, tapi ada tak tanda-tanda awal lain yang boleh memastikan seorang tu berisiko untuk mendapatkan kanser payudara ni? Risiko kita petanda. Petanda. Okey, petanda yang seorang wanita tu boleh dapat di payudaranya adalah satu ketulan lah. Ya. Okey, ketulan yang baru, maksudnya yang mendadak ada, dulu tak ada. Sebab ada ketulan yang tak bahaya, mungkin daripada umur remaja dah ada dan dia sama je. Itu tak apa, yang tu mungkin tak bahaya. Tapi kalau tiba-tiba ada dan dia makin besar, itu adalah petanda ataupun kita muskil lah, perlu siasat. Ataupun ada perubahan pada kulit payudara itu sendiri. Okey. Walaupun kita rasa sihat, tapi tiba-tiba ada ketulan? Tiba-tiba ada ketulan yang membesar dengan agak laju. Okey. Lepas tu ada keluar apa-apa cairan ya daripada puting, juga salah satu tanda lah. Especially kalau yang keluar tu ialah darah ataupun cecair yang agak gelap-gelap. Dan betul lah, masa yang sama mungkin kita nak juga tahu, sebab saya ada juga terbaca artikel katanya makanan segera, pengambilan makanan segera tu menyumbang kepada kanser payudara. Mungkin doktor boleh terangkan adakah itu mitos ataupun tak, fakta ataupun tak, dan juga apa sebenarnya punca-punca kepada kanser payudara tu, adakah kita dah tahu ataupun belum? Okey, faktor-faktor risiko yang boleh menyumbang kepada berlakunya kanser payudara ni ada terbagi kepada dua lah. Satu, faktor boleh ubah, dan satu lagi faktor yang tidak boleh diubah. Faktor tidak boleh ubah ni maksudnya ialah jantina lah, maksudnya perempuan. Perempuan obviously akan ada lebih risiko untuk dapat kanser daripada lelaki. Satu lagi lah umur. Makin meningkatnya umur wanita tu, makin ada kemungkinan yang dia boleh mendapat kanser payudara. Umur, jantina, penggunaan pil hormon perancang yang terlalu lama juga boleh menyebabkan bertambahnya risiko lah. Ini itu yang boleh ubah. Maksudnya kalau kita boleh kontrol, kalau kita tak guna lama sangat, mungkin dia akan kurangkan kemungkinan. Sama seperti yang saya katakan tadi tu, obesity adalah salah satu lifestyle yang boleh menyumbang kepada meningkatnya peratusan kanser payudara. Obesiti tu kita Malaysia
Lifestyle kita tu. Itu masalah. Identiti kita. Dengan roti canai kita dengan nasi lemak kita kan. So kalau kita nak kurangkan risiko tu, kita kena kurangkanlah segala yang menyumbangkan kepada obesiti, termasuklah fast food. Ya. Dan tadi doktor sebut tentang lelaki. Adakah lelaki itu pun ada juga dalam kategori yang macam mana sebenarnya lelaki itu boleh kena? Adakah lelaki yang berlebihan berat badan? Mitos mengatakan kanser payudara ni hanya di pihak perempuan ya. Salah sebenarnya. Lelaki pun boleh dapat kanser payudara, tapi peratusannya sangat kecil. Okey. Cuma proses saringan ni untuk mendeteksi kanser payudara ni kita tak impose pada kaum lelaki lah, kata okey lelaki sila datang buat mammogram, tak ada. So kaum lelaki kena lebih aware kalau ada something di chest diorang ataupun kita panggil payudara diorang, kena datang dan siasat lah. Tapi kita tak ada program untuk lelaki lah, kan? untuk datang buat mammogram memang tak ada. So lelaki pandai-pandai hidup lah macam tu. Okey. Dan doktor, melihat kepada terutamanya dalam konteks golongan wanita. Tadi doktor ada sebut risiko dan juga faktor seperti fast food dan juga obesiti dan sebagainya. Ada tak kaitan menopause untuk golongan wanita yang mungkin dah menghampiri fasa menopause ataupun dah masuk fasa itu juga berisiko untuk mendapatkan kanser payudara ni? Okey. Kitaran haid wanita tu ya, kalau dia bermula terlalu awal, maksudnya haid pertama wanita tu sebelum umur 12 tahun, okey, dan juga menopause itu lambat. So maksudnya period yang dia boleh ada datang bulan setiap bulan tu lama, meningkatkan kebarangkalian dia boleh dapat kanser payudara. So kalau macam menopause dia tu awal, kuranglah sikit possibility untuk dia dapat kanser tu. Sebab terlalu lama dia expose dengan all the hormones dalam badan dia. Oh, kalau period lama? Bukan period lama, dia punya habis period. Habis period dia tu. Oh, faham. Dan doktor, tadi doktor ada sebut ia boleh attack pada pelbagai peringkat umur kan. Cumanya daripada pelbagai peringkat umur tu, golongan umur yang mana sebenarnya paling ramai yang doktor pernah tengok? Dulu statistik menunjukkan kebanyakan wanita yang dapat kanser payudara ni berumur lewat 40-an, 50-an kebanyakannya. Tapi makin lama makin kita tengok mereka yang dapat kanser payudara ni makin muda. 30-an pun ada. Awal 40-an pun ramai. So kita tak tahu, mungkin lifestyle yang menyebabkan makin lama makin awal. So kita tak boleh nak agak lah. Dan saringan tu dia sepatutnya mula ataupun disarankan pada piawai antarabangsa ataupun Malaysia pada umur berapa yang kena start buat saringan tu? Okey. Saringan di Eropah ataupun yang kat Malaysia ni, kita punya CPG tu kita sarankan daripada umur 50 tahun tu dia kena sebaiknya start buat saringan tu setiap 2 tahun sekali. Umur 50 tahun ke atas. Ini pada golongan yang risiko dia normal lah. Okey, bukannya risiko tinggi. Tetapi daripada umur 40 tahun dia boleh minta untuk buat mammogram, kita benarkan. Sebab sekarang kita tengok pattern dia dah makin awal kan. So daripada umur 40 tahun tu kita dah boleh buat mammogram. Setiap tahun sekali ke. Lepas tu daripada umur 50 tahun tu kita buat 2 tahun sekali. Saya nak tanya tentang proses bagaimana rawatan mammogram ni, tapi terlebih dahulu saya nak bertanya tentang jika ada individu itu yang mengidap penyakit kanser payudara dan sudah pun melakukan rawatan susulan sebagainya, tetapi bila dia rasa macam tidak sembuh, dia berhenti buat rawatan tu. Adakah terdapat kebarangkalian untuk dia dapat semula kanser tu mungkin dalam 2 kali dalam kehidupannya ataupun lebih? Betul. Sekali dah dapat kanser payudara tak bermakna dia tu dah sembuh sepenuhnya. Sembuh, tak ada. Actually dia punya kebarangkalian untuk ataupun risiko dia untuk dapat kanser payudara lagi di sebelah yang satu lagi ataupun di sebelah yang sama itu actually lebih tinggi daripada orang lain.
Itu sebabnya walaupun dah buat rawatan, dia kena continue untuk dapatkan rawatan susulan, follow up ikut masa yang ditentukan, setiap setahun sekali ke apa ke, dia kena pergi buat sebab dia boleh datang balik. Doktor, adakah dia lifetime treatment ataupun sebenarnya boleh sembuh sepenuhnya? Boleh sembuh sepenuhnya kalau ditemukan di peringkat yang sangat awal. Boleh doktor terangkan kanser payudara ni berapa peringkat dia ada dan mungkin peringkat yang mana yang sememangnya kalau detect, kalau peringkat macam ni dah terlewat dah untuk nak rawat. Kita bagi takut sikit benda tu. Secara kasar lah ya, kita kata kita ada 4 stages lah of breast cancer. Okay, yang first stage tu ialah stage yang paling bagus lah kalau kita jumpa. Dia punya kadar sembuh tu is almost 100%, it's 90% plus ya. Ataupun jangka hayat 5 tahun dia is 100%. Saiz yang ditemukan pada stage 1 ni ialah kecil. Okay. Dia besar mana? Less than Guli. 2 cm. Yes, macam guli lah. Ataupun lebih kecil daripada guli. Okay. Dan dia tak tumbuh kat tempat lain, dekat situ sahaja, satu tempat sahaja. Okay. Stage 2 tu mungkin lebih besar sikit daripada tu dan mungkin ada melibatkan bahagian ketiak di sebelah yang sama. Okay. Stage 3 pula mungkin dah boleh rasa, dah kena pada kulit ataupun dah kena pada muscle kat belakang. Dia bukan saja dalam payudara, dia dah bergerak ke depan ataupun ke belakang dan melibatkan ketiak juga. So yang ni mesti dah boleh rasalah peringkat tu. Okay. Between 2 cm ke 5 cm size cancer tu. Okay. Stage keempat maksudnya dia dah merebak sama ada ke ketiak sebelah satu lagi ataupun dah merebak ke paru-paru, ke tulang, ke otak dan sebagainya. So yang peringkat 4 ni, yang stage 4 ni yang paling susah nak sembuh lah. Sebab dia dah merata kat atas badan tu. Stage 1 90% kadar kesembuhan dia. Stage 2 about 60%. 60. 80%, 60% dan stage 4 20%. Dan doktor, Rafilah. mungkin masyarakat di luar sana ada tanggapan antara mitos dan fakta bila kita bercakap tentang kanser payudara ni, antaranya kanser berjangkit dan sebagainya. Mungkin doktor boleh jelaskan antara mitos yang popular yang sebenarnya itu hanyalah mitos dan bukan fakta yang betul. Apa ya? Ataupun rawatan tradisional yang rawatan doktor tradisional. Okey, banyak ya kes yang kita jumpa kat klinik bila kita dah buat saringan, dah ambil sampel, memang dah confirm kata itu kanser. Tiba-tiba pesakit tu akan hilang daripada radar kita. Sebab nak cuba traditional medication. So mungkin dia rasa dengan buat traditional medication tak perlu nak buat operation, tak perlu nak buat chemo dan sebagainya. And then kita akan jumpa balik patient tu after some time, a few months, dah melarat. So bila sampai macam tu, kita macam susahlah untuk pihak kita untuk nak sembuhkan dia sebab dia dah makin besar dan so on. So mitos traditional treatment sembuhkan tu saya rasa tak betul lah. Secepatnya datang dengan kita memang ada program, kita memang teratur lah. Kita nak buat ni kan. So kita tak nak berlakunya penyakit ni merebak ke tempat-tempat lain dan sebagainya. Baik. Dan dalam masa yang sama juga, so far pemerhatian doktor, saringan mamogram ni, adakah kaum wanita terutamanya mereka aware saringan tu, bilangan yang datang tu tinggi untuk buat saringan, ataupun pada pandangan doktor wanita sekarang ni macam ambil mudah ya saringan berkaitan mamogram ni? Pada pendapat saya, bila kita approach wanita-wanita kat luar situ, kata datanglah buat mammogram, ini bulan Oktober kita ada offer and so on kan, tak ramai yang berminat untuk register. Lepas tu ada yang kata keluarga saya tak ada kanser, saya sihat je, saya okey, saya dah tua ataupun saya dah tua, saya okey je. So confident. betul. So macam kita nak macam mana? Apa maksud dia saya dah tua, saya okey je? Bukannya orang muda yang dapat ni kan? Siapa je boleh dapat.
kesedaran tu masih lagi perlu diperbaiki lah. Sangat rendah lagi. Ya, banyak lagi sebenarnya yang Mungkin orang tak tahu proses mamogram saringan tu macam mana kan. Tapi sebelum doktor jawab, kita kena rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Saya adalah Huda, kakak fiber anda. Dan hari ini saya ada satu soalan nak share dari Aida Bahar. Dia tanya, Wi-Fi cover satu rumah ke? Handphone boleh cover? Dah tentu Astro Fiber dengan router canggih Wi-Fi 6 boleh cover satu rumah, satu family boleh pakai. Bukan saja semua handphone boleh jimat data pakai Wi-Fi. Anak-anak nak buat homework online pun senang. Ini ada satu lagi tips jimat kita nak bagi tahu. Bila you nak keluar rumah, downloadlah cerita siap-siap dekat Astro Go app tu. Lepas tu, boleh layan dalam train, dalam kereta, dalam flight. Tak kacau data handphone you langsung. Jimat dah tu Aida. Ada lagi soalan? Tanyalah. Gunakan hashtag Tanya Kakak Fiber. Okey? Banjir ini luar biasa. Bulan ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 Bongkar, terpaling dedah. Untuk kita belajar dari episod ini supaya tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Kita perlu menjalankan dasar penguasaan ini secara berterusan. Jadi adakah YB Yakin ini sebagai satu magnet kepada pelabur dan juga memberi keyakinan kepada rakyat? Jadi kalau kita berjaya lakukan dengan baik, saya yakin sebenarnya kita akan dapat melihat laba itu naik mendadak. Agenda Awani setiap hari di Astro Awani dan Astro Go. Baik, masa lagi membicarakan tentang kepentingan ujian saringan kanser payudara. Kita bersama dengan Dr. Syamsyah Abdul Hamid, pakar perunding radiologi payudara UiTM Private Specialist Center UPSC. Doktor, tadi kita bercerita tentang ujian mamogram yang mana kita tengok seperti doktor katakan tadi, kesedaran untuk melakukan ujian saringan dalam kalangan wanita khususnya masih lagi rendah. Cumanya mungkin orang ramai tak kenali apa itu ujian saringan mamogram ni. Mungkin doktor boleh ceritakan prosesnya supaya faham dan juga mereka mungkin lepas ni boleh tampilkan diri untuk membuat saringan tersebut. Sakit tak doktor? Itu yang kita nak tahu. Sakit tak sebenarnya? Okey, alright. Banyak persepsi di kalangan wanita kata nak buat mamogram ni sakit sebenarnya. Okey. Tapi zaman sekarang lah especially kita punya juru X-ray adalah sangat terlatih So memang check up dan diorang tak akan buat sampai pasien tu rasa sakit and all that. Okay. Nak buat mamogram ni, pasien akan ataupun wanita tu akan disuruh tukar baju ke gaun yang sesuai. Dan ada dua view ataupun dua gambar yang kita perlu dapatkan untuk setiap belah payudara tu lah. So ada satu view yang mesin tu ada one kita macam plate dan kita akan letakkan payudara di atas plate tu, dan ada satu lagi macam plate yang akan menekan sedikit payudara supaya dia jadi flat lah untuk ambil gambar. So itu satu view, dan kita ada satu lagi view yang kita panggil mediolateral oblique, di mana payudara tu akan di macam kepit slightly oblique lah. Dia bukan memanjang tapi slightly oblique. So dia akan ulang untuk sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Untuk mengurangkan kemungkinan rasa sakit dia, biasanya kita akan advise ataupun kalau masa kita nak bagi tarikh pada wanita tu, kita akan tanya tentang kitaran haid dia. Okay? Dan kita akan bagi tarikh di 2 minggu pertama kitaran haid dia. Kenapa? Sebab 2 minggu pertama ni payudara dia lembut sikit, dia tak sakit. So kita cuba elakkan nak bagi tarikh di 2 minggu terakhir kerana waktu tu memang payudara dia mungkin sedikit sakit nak menuju ke
height dia tu memang akan sakit sikit dan kita tak nak impose lagi extra. So that's why kita akan tanya kitaran height dia dan kalau katakan wanita-wanita ni pergi ke tempat yang mungkin tak check tarikh ni, just ingatlah kalau boleh make sure dapatkan tarikh dalam 2 minggu pertama kitaran haid. Jadi dia akan kurangkan kemungkinan rasa sakit. Ya, dan persepsi sakit tu satu doktor, tapi persepsi tentang kos rawatan tu juga. Mungkin doktor boleh terangkan berapa kos rawatan secara umum lah untuk proses mamogram ni. Kos rawatan untuk mendapatkan mamogram ni I think ada beberapa range lah tergantung pusat rawatan ya. Saya rasa bermula daripada dalam RM100 ke about RM300 lah, RM300. Tapi ada juga kalau yang waktu-waktu peak Oktober ni kan, banyak ada promosi dan diskaun dan sebagainya. Mungkin boleh dapat harga yang lebih murah sikit daripada tu. Dan doktor, dalam masa yang sama juga untuk wanita yang menyusukan anak, ada berkaitan ataupun adakah terjejas secara langsung risikonya lah. Risiko, adakah terdapat sebarang risiko dan sebagainya? Ada apa hubung kait di antara penyusuan badan juga kanser ni? Okey. Ini juga salah satu mitos ya. Mitos yang mengatakan kalau menyusu badan tak akan dapat kanser payudara. Actually yang tu salah. Okey. Tetapi memang kalau wanita tu ada memberi susu badan, dia akan mengurangkan risiko untuk mendapat kanser payudara, tapi tidak tak adalah macam terus tak memang selamat totally. Tidak. Tapi dia akan mengurangkan risiko untuk dapatkan untuk mendapat kanser payudara tu. Kalau kata wanita tu ada kanser payudara, adakah ia akan jejaskan penyusuan. Ada kanser payudara yang actually dia akan tumbuh agak cepat ataupun laju ya, ataupun membesar dengan drastik waktu seseorang pasien tu sedang menyusu. Boleh jejaskan baby juga? Tak. Tapi kalau dah mengganggu breast sebelah sana ataupun payudara sebelah sana, kita tak menggalakkanlah untuk dia menyusu lagi daripada sebelah yang terjejas tu. Ya. Dan doktor, ada satu laporan pada bulan Julai yang lalu di mana seorang wanita ini beliau sangka hanya sakit slip disc, rupa-rupanya menghidap penyakit kanser payudara. Mungkin doktor boleh terangkan juga hubung kait dari segi mungkin risiko dan tanda-tanda itu. Macam mana wanita di luar sana nak differentiate? Mungkin tak ada ketulan tapi sakit belakang tiba-tiba ke? Mungkin doktor boleh jelaskan daripada perspektif kesihatan itu sendiri. Dalam kes wanita ni yang dia kata dia rasa slip disc tapi actually kemudian dapat tahu actually ialah daripada kanser payudara, betul? Yeah. So actually dalam kes ni sebenarnya wanita tu dah macam stage 4 lah. Okey. Maksudnya kanser dia dah merebak ke tulang. Okey. So that means tak tahulah, mungkin dia tak perasan. Kadang-kadang tak tahu, ada juga wanita yang mungkin tak merasa sendiri tak buat self check up ataupun tak pergi untuk apa-apa saringan. Dia tak sedar dia ada ketumbuhan di payudara dia. So bila tahu tu, bila dah ada tanda-tanda macam inilah, sakit tulang. Tak semestinya sakit tulang belakang ya, sakit tulang pinggul ataupun batuk. Sebab dia dah kanser tu dah pergi ke organ lain. Paru, yes, organ lain, paru-paru. Ada yang mula rasa macam blur-blur, ya, sebab dah pergi ke otak dan sebagainya. So yang tu ialah peringkat agak lanjut lah, agak akhir. Faham. Dan tadi kita cerita tentang kos nak buat saringan mamogram. Cuma sekarang ni kita perlu compare. Lebih baik buat saringan ke ataupun kos untuk yang dah untuk pesakit kanser payudara ni, kos anggaran bulanan mereka untuk membuat rawatan dan juga ubat dan sebagainya tu berapa anggaran kalau kata ni? Sebab kita kena bagi tahu ni, kata lebih baik buat saringan ataupun nak hadapi kos yang lebih besar, iaitu rawatan dan juga perubatan.
lebih baik kita belanja sikit ya untuk buat saringan setiap setahun sekali ataupun setiap 2 tahun sekali daripada terpaksa menghadapi perbelanjaan untuk membuang ketulan, operation, kemo, radioterapi dan sebagainya sebab rawatan-rawatan ini tak murah ya, sangat mahal. Bukan sahaja dari segi kos untuk merawat tetapi also menjejaskan jangka hayat. Kita tak naklah sampai perlu dia memendekkan jangka hayat. Sebab arwah ibu saya seorang kanser pangkal rahim dan saya tengok jalani kemo tu bukan satu benda yang mudah kata dia menjejaskan segala aktiviti kehidupan dan sebagainya. Kalau kita dapat deteksi kanser ni di peringkat awal, mungkin tak perlu pun buat kemoterapi. Pasal tu kita galakkan jom buat saringan. Kita nak catch sebelum dia jadi besar. Kita nak elakkan lah. Sebab banyak komplikasi dia kan. Betul. Komplikasi yang akan hadir seperti itu. Dan doktor mungkin ada nasihat kepada orang ramai di luar sana untuk lakukan proses saringan mamogram doktor. Mungkin mana-mana kamera. Dan juga doktor, nasihat tu tak boleh hanya kepada wanita. Untuk golongan lelaki yang para suami ibu bawa isteri dan juga anak perempuan ke sebagainya bawa pergi hospital kan buat saringan tu. Silakan doktor. Okey, so pesanan saya ialah sayangilah diri sendiri, okey, dan para suami, para anak mungkin ya, sayangilah ibu anda, isteri anda dan galakkanlah mereka datang untuk membuat saringan setahun sekali, 2 tahun sekali ikut yang disarankan untuk mengelakkan terjadinya masalah ni yang banyak. Maaf, ada satu lagi soalan. Adakah disebabkan oleh kanser payudara yang menyebabkan bahagian sensitif wanita, ia mengundang kepada perkara itu jika berlaku dalam keluarga, dia jadi macam satu topik tabu untuk bincangkan secara terbuka dengan keluarga ataupun anak-anak? Boleh mengundang juga? Topik tabu itu macam macam segan nak bincangkan macam tu kan. Tapi terpaksalah nak buat macam mana. Sebab ada juga faktor genetik ya. Ada kanser payudara ni yang boleh ada faktor genetik dan keluarga-keluarga yang ramai sangat ya yang ada kanser payudara dan kanser ovary berkaitan ya. Ovary dan payudara. Kalau ramai sangat dalam keluarga tu mungkin dia kena lebih open dan lebih aware untuk pastikan dia tak jatuh dalam golongan yang akan dapat kanser lah sebab risiko dia sangat tinggi. Pastinya kesedaran dalam kalangan anda di luar sana juga perlu dipertingkatkan. Ini bukan satu perkara yang boleh dibawa main dan diambil mudah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Syamsiah Abdul Hamid, pakar perunding radiologi payudara UiTM Private Specialist Center UPSC, di atas perkongsian itu sebentar tadi. Cukup berilmiah pagi kita hari ini. Semoga anda di luar sana sikit sebanyak dapat menggaraplah apa yang diperkatakan oleh doktor dan juga nasihat yang disampaikan beliau. Baik, saya kira itu sahaja Awani Pagi pada jam ini. Sekian untuk Awani Pagi. Saya Fahmi Zidane. Dan saya Fizal Zaman. Salam hormat.